Lepas tu berhenti saat balik rokok daun apa dulu. Elok duk agak bagi salam pula. Tak menyut juga, balik. Kan summa raja'a, kemudian balik. Kan? Jangan tuan-tuan kata oh kena minta 3 kali pipit. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali turut-turut dulu. Bagi sekali berhenti saat. Saat tu agak ikut-ikut suka kita lah. Berapa lama kita nak kan. Bagi sekali lagi pun begitu juga, sampai 3 kali kan. Kalau tidak berjawab, maka pulanglah kita. Main lain kat ni. Pasal apa? Mungkin tak ada orang, ataupun ada orang, tuan rumah tak tahu duduk lagu mana, orang duduk lagu rumah mana tak, kan? Tak ada nak bersiap ke lagu mana, ke duduk laki bini ke lebih kurang je duduk lagu rumah. Ada orang kau pakai apa pun kan? Bukan kau pakai baju kelawang kau, ni dibuka pintu bagi orang masuk nampak habis kan. Lagi orang Arab dia dalam rumah dia pakai seksi. Kalau orang Melayu dalam rumah pakai warak dengan jubah, bukan main. Keluar pasal malam pakai baju kelawang. Ni kelebihan orang Melayu. Kan saya biasa tengok kot dalam kampung kita, turun depan rumah Cina main jual ikan, dia pakai baju kelawang, pergi pilih ikan. Baju kelawang tangan besar, tangan luas, pegang ikan temenu nak goncang depan apek tu, sekali berapa apek? Apek tu pun jadi pening tengok. Duduklah rumah tak apalah, keluar kena tutup aurat bagi elok. Jadi tak dan nak bersedia tu, maka orang dalam rumah pun tak jawab, kata bagi apa. Kita balik sebagai petanda ada masalah lah. Jangan kita duk rengkuh nak masuk juga rumah kan tu. Kalau masuk kita jumpa lah perkara-perkara yang mendatangkan haram kepada kita. Summa raja'a, lepas 3 kali Abu Musa dia pun balik. Tu baik, kita tengok. Minta izin masuk ke rumah seorang itu, bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya. Sesungguhnya kata Tok Syekh ini, dengan sepotong hadis yang tadi ini dapat diketahui kaifiat masuk ke rumah orang dengan minta izin, iaitu berkata Assalamualaikum apabila mau masuk. Kemudian nanti dahulu akan suruh masuknya, jangan terus masuk dengan tiada disuruh. Kan kita bagi salam, berhenti dulu, ni aku nak masuk sembang sikit dengan hang ni. Dia kata mai masuk, orang masuk. Lagi kawan tak pelawar masuk, jangan masuk, berdiri terpacak lah depan tu kita. Tu peraturan adab dalam Islam, walaupun kawan baik dari mana pun. Kerana dia kata, jikalau masuk dengan tiada suruh itu, mau jadi terjumpa tuan rumah atau ahlinya, anak bini dia lah, sedang membuka aurat atau sedang membuat kerja yang tiada suka ia dipandang orang. Mungkin masuk-masuk tu anak bini dia tak ada nak kelumbung, tak ada nak pakai yang sempurna, ataupun anak perempuan dia tengah duk sikat kutu mak dia. Kita pun masuk. Jadi benda yang dia tak mau bagi orang tengok, benci dia kalau orang tengok. Kalau kita masuk juga jumpa benda-benda yang macam ni. Sebab tu Islam melarang kita masuk sebelum diizinkan. Bagi salam dulu, jangan terapa pitoi. Atau rumah tempat ia mau duduk duyuf itu, tetamu itu, ada di dalam kusut-musut ataupun tempat ruang tamu rumah dia yang dia duduk terima tamu duduk tu, ada benda-benda yang tak elok, kosen, sofa terbalik lagu mana ke, kain lampin duduk atas meja, cucu ramai ya. Jadi orang nak main duduk tak selesa, dia tak ada nak siap. Dan berkendak ia membetulkan dan siapkan dan sebagainya, dia nak kena perbetul dulu. Maka hendaklah orang yang mau masuk itu sabar menanti, menanti dengan perlahan dan memberi senang hati orang yang didatangi. Jadi tuan rumah tu pun
senang hati nak terima kita, seronok kan. Tapi kalau dalam rumah dia tak ada bersedia, ada benda-benda yang tak elok, terima tetamu pun dalam keadaan tak syok, tak seronok. Kemudian apa lagi, menjawab orang minta izin masuk. Sesungguhnya dengan sepotong hadis tadi menunjukkan harus bagi seseorang dipinta izin masuk kepadanya, bahawa tiada ia memberi jawab izin dan diam apabila adalah yang demikian itu kerana maksud yang sahih dan kehendak yang terang. Maknanya kita orang main rumah, kita berhak tak bagi orang masuk rumah kita? No? Salah satunya macam Sayyidina Umar buat, kalau tu bagi salam kan, sampai 3 kali kan, dia diam, dia tak jawab sebab ada masalah dalam rumah. Lepas tu kawan tadi pun summa raja'ah, dia pun balik. Kan, maknanya kita ada hak sebagai tuan rumah tak membenarkan orang yang mai itu masuk dalam rumah kita dengan sebab-sebab yang tertentulah, bukan saja-saja. Sebab kalau dia masuk ada mudarat pada diri kita ataupun pada tetamu tu, di saat tu boleh kita tak bagi masuk. Kemudian memberi izin masuk kemudian daripada 3 kali, meminta itu telah memang ada pada pengetahuan Sayyidina Umar. Dan dengan kerana pengetahuan demikian itu, maka ia ingkar akan Abu Musa dan takut ia akan jadi sahabat-sahabat yang buat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila didengar hadis Abu Musa itu, dia pun keras berkendak dalil saksi atas hadis itu. Itu dia ada pertikaian dari segi hadis yang tadi daripada Abu Musa tadi, kan. Tapi dalam mengambil pengajaran pada hadis itu menunjukkan bahawasanya adab, soal persoalan adab dalam agama, ada adab. Kita pergi ke rumah satu orang, hendaklah dimohon keizinan dulu. Cara minta izin dia bagi salam. Sampai 3 kali kita bagi salam, salam serta minta izin ataupun salam saja kan. Macam kita di tempat kita ni dah makruf dah, kalau bagi salam tu mai rumah bagi salam tu, kau tu nak mai rumah kita lah, kan. Ataupun kita nak bagi sempurna lagi, Assalamualaikum, boleh saya masuk? Berhenti saat dalam 5 minit bagi salam pula lagu tu juga. Kalau dia kata silakan masuklah. Kalau sampai 3 kali tak dijawab begitu, maka kita balik, main lain pula, masa lain pula. Tu baik. Kemudian babu majaa kaifa raddus salam, bab kita seterusnya, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kaifiat menjawab salam. Tadi bagi salam, nenek dia cerita pula kat kita macam mana cara. Kaifiat maksudnya cara. Kita dalam amalan ni dia ada kaifiat, ada fadilat. Tadi mula-mula kita dapat baca fadilat yang bagi salam kan, Assalamualaikum 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ini dipanggil fadilat. Kaifiat, cara. Dalam agama ni, yang ni kita nak kena belajar ni, kaifiat, cara. Fadilat tak apa, cuma kita nak tahu apa kita nak dapat. Jangan kita belajar mengaji dengar hanya fadilat, kaifiat tak. Nak boleh dapat fadilat, dia kena kaifiat. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kaifiat, cara ibadat kita tak betul, macam mana nak dapat fadilat, nak dapat kelebihan?
Ada juga kawan-kawan kita kadang-kadang dia duduk baca buku fadilat saja. Fadilat tu, fadilat ni, fadilat sembahyang sunat, fadilat. Tapi kaifiat sembahyang dia tak mengaji. Macam mana nak dapat fadilat kan? Kalau cara nak buat ibadat tu, yang nak dapat kelebihan fadilat tu kita jahil. Dia kena dulu lah belajar. Baik, dia nak habaq kat kita sikit cara menjawab salam. Bab yang telah datang menunjukkan atas kaifiat menjawab salam adalah kaifiat menjawab salam itu ada dua macam. Cara menjawab salam ni ada dua macam kata dia di sini. Ada yang terutama dan ada tidak terutama. Maksudnya ada yang afdal, ada yang tak afdal. Kan? Kita tahu dia habaq dah dulu kan. Salam, bagi salam hukum dia sunat. Menjawab salam hukum dia wajib. Kan? Tengok. Jadi yang pentingnya kita nak jaga hak ni lah, hak jawab. Sebab dia wajib. Dia kata ada dua macam. Maka yang terutama dijawab salam itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waw, bukan dengan mim. Orang kampung kita Assalamualaikum, Mu'alaikumussalam, dia buh mu lepas, tak betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang mu tak mau. Assalamualaikum, Mu'alaikumussalam. Mu tu tak betul, mana mai terusnya Waalaikumsalam. Jadi ini dia kata adalah apa yang utama. Jawapan, cara jawab yang utama. Baik. Dan harus pula menjawab dengan kata wa'alaika pun harus. Boleh. Harus saja. Tapi yang sempurna wa'alaikum. Kan? Boleh juga dengan wa'alaika. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, kan, an Abi Hurairah qala dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaika. Dia bagi salam dulu. Summa jaa fa sallama alaihi fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaika irji' fa salli wa zakara al hadis bi tulihi. Daripada Abu Hurairah berkata, telah masuk seorang laki-laki dalam masjid dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di satu sudut dalam masjid itu. Fasalla, maka semayang dia, Nabi duduk semayang situ. Summa ja'a, kemudian datang laki-laki ni, fasallama alaih, bagi salam ke atas Nabi. Dia bagi salam ke atas Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaika. Nabi jawab begitu ya, wa alaika. Kemudian Nabi kata irji' fi fasalla, dan semayanglah. Maksudnya Rasulullah pernah jawab, paling ringkas jawab salam dengan wa alaika. Pasal apa? Kita tengok keadaan mana yang Rasulullah guna wa alaika. Waktu seorang laki-laki masuk masjid, kan, Nabi duduk ada di satu tempat. Masuk masjid ni dia ada adab, ada tahiyah masjid. Kena semayang, tak boleh buat kerja lain. Masuk terus masjid, jangan tak boleh duduk lagi, terus semayang dulu. Kan, itu adab kita dengan masjid. Kalau tak ada apa-apa semayang, kita semayang sunat tahiyatul masjid. Jadi dia mai jumpa Nabi dulu, dia tak semayang, dia terus mai jumpa Nabi.
Dia bagi salam. Rasulullah pun jawab, wa alaika fasalla, sembahyang. Kan, irji' fasalla, pi sembahyang. Maksudnya Rasulullah jawab ringkas, tak mau bagi dia hidup sembang lama, kan, sembahyang menghormati masjid tak lagi. Jadi apa kita boleh ambil sebulan di sini, kan? Kalaulah orang yang bagi salam kat kita dalam keadaan dia tu ada kewajipan agama yang lebih penting dia nak kena buat, kita jawab ringkas sajalah. Kan, maksudnya bolehlah, wa alaika. Dia dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bertanya dekat dia. Kemudian memberi salam dan menjawab bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, sesungguhnya memulai memberi salam itu sunat, dan menjawabnya itu wajib. Maka jika adalah orang Islam itu satu jamaah, maka iaitu sunat kifayah pada hak mereka itu pada memberi salam. Kan, bila duduk dalam satu jamaah macam puan-puan tuan-tuan ni, ini satu jamaah lah ramai, tiba-tiba mai satu orang dia main mengaji lambat, main tu bagi salam keras, Assalamualaikum, kan, maka ketika tu dia bagi salam tu sunat. Ni nak jawab ni siapa dia? Jawab dia panggil, dia jadi fardu kifayah ke atas semua kita. Seorang jawab, lepas semua tak payah jawab. Pak Long belakang dia kata Waalaikumsalam, kita semua ni lepas daripada kewajipan jawab salam. Tu dipanggil wajib kifayah. Tak payah jawab semua buat kayuh. Ni kadang-kadang mereka mengaji tak habis, orang pakat kalut bagi salam, yang ustaz duk cerita depan ni, kan, pakat duk jawab salam, jawab sudah dunia tu dia main patut main lambat tadi keling dengan bini dia, kami dengar dulu orang lagi kacau, kan. Jadi maknanya tu cara kita dua cara jawab salam. Kalau seorang sama seorang tak ada masalah lah. Kalau seorang bagi salam dekat ramai, memada seorang saja jawab salam dia tu, lepas kewajipan, sebab dia panggil wajib kifayah. Orang buat kita tak payah, orang jawab kita tak payah. Tu senang. Tu cara bagi salam, jawab salam. Kemudian maka jika ada orang Islam itu satu jamaah, maka iaitu sunat kifayah pada hak mereka itu pada memberi salam. Apabila memberi salam setengah mereka itu, nescaya berhasil sunat salam pada hak sekaliannya. Bagi salam pun begitu, bagi salam pun begitu, kan. Kita main satu kereta, main nak kuliah, mengaji 4 orang turun, seorang bagi salam sudahlah, tak payah ke 4 orang bagi salam. Kan, mewakil kita. Kemudian kita yang dengar ni pun, ramai ni pun seorang jawab pun memada, jawab semua pun tak apa. Kita tengok keadaan. Maka jika ada orang yang memberi salam atasnya seorang, tetaplah atasnya menjawabnya. Seorang pun kena jawab. Dan jika ada mereka itu beramai, nescaya adalah menjawab salam itu fardu kifayah pada hak mereka itu, macam saya catat tadi lah. Kalau seorang sama seorang, menjadi wajib atas kita jawab. Kalau seorang bagi salam kepada jemaah yang ramai, memada seorang saja daripada ramai itu menjawab, lepas kewajipan jawab salam orang lain. Maka apabila menjawab seorang daripada mereka itu, gugurlah dosanya daripada sekalian yang baki. Macam saya buat contoh tadi, tu orang main bagi salam, orang belakang tu dia jawab, kita depan ni lepas daripada kewajipan bagi salam. Kemudian, dan yang lebih utamanya bahawa memulai sekalian dengan memberi salam
Dan menjawab salam pun lebih utama sekalian jua. Walau bagaimanapun, yang utama semua bagi salam, yang utama semua jawab salam. Tapi kita tengok keadaan. Kan majlis ilmu dengan jawab salam tu mana lebih penting? Jawab salam ni seorang jawab pun boleh selesai, kan? Kita tengok keadaan lah. Dan daripada Abi Yusuf bahwasanya tak dapat tiada menjawab semuanya, tak payah. Dan tetap daripada Abdul Bari dan lain akan ijma' muslimin atas bahwasanya memulai memberi salam itu sunat dan menjawab itu adalah fardu. Ini satu ketetapan yang telah dibuat oleh ulama seluruhnya. Hukum dia bagi salam sunat, menjawab salam itu wajib. Cuma dihuraikan dari segi cara bagi dan menjawab. Kemudian masalah yang 89 ni, memberi salam yang sekurang-kurangnya dan yang utamanya. Macam mana yang paling kurang, yang paling utama dia nak peralui lagi kita. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula sekurang-kurang salam itu iaitu berkata Assalamualaikum. Itu paling kurang. Kan bagi salam paling ringkas. Maka jika ada orang yang diberi salam itu seorang sahaja, maka sekurang-kurang dikata Assalamualaikum pun boleh. Kita tak guna kum tu untuk ramai, kamu. Kalau seorang kita boleh guna ka, Assalamualaikum. Tapi payah ingat terus kum semua, senang. Pasal apa? Ada riwayat cerita dan kita pun mengaji, kan. Kita bila satu orang jumpa satu orang, kan, yang ada depan kita, dia bukan seorang, 3 orang. Tidak. Kawan kita, kemudian malaikat yang ada kiri kanan dia, raqib dan atid. Jadi sebab tu kita guna kum. Kan, kalau kita guna kum dituju juga kepada malaikat yang ada di kiri kanan dia. Kalau Assalamualaikum, dia seorang aja. Kan, baik kita guna Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita dapat jawab salam malaikat. Salam ni dia doa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan selamat dan sejahtera lah ke atas kamu. Kan, satu ucapan yang di dalamnya ada doa. Kita doa kawan yang kita bagi salam tu supaya dia sihat, supaya dia sejahtera. Sebab tu kita kena bagi salam dalam rumah kita. Sebab kita sentiasa dalam keadaan berdoa. Doa suami doa kat isteri bagi sihat, sejahtera. Isteri bagi salam kat suami, bagi kat anak-anak. Hari-hari kita duk berdoa untuk kesejahteraan, kan, sejahtera lah. Tapi kalau tak bagi salam, duk berkelahi aja, kan. Anak pun tak nak bagi salam, duk maki anak. Ni perangai, bangkitlah iblis, oi, bagi kat anak, ada gerak anak. Anak pun jawab, kalau cek iblis, pak cek siapa? Pak dia pun iblis, mau main anak iblis. Jawab. Jadi